Bertemu kembali. Penyakit virus Ebola EVD, Ebola mula dikesan pada awal tahun 1976 di Yambuku, Zaire berdekatan Sungai Ebola. Dan fakta yang agak mengejutkan, EVD ini merupakan penyakit jangkitan virus yang serius dengan kira-kira 50 hingga 60% orang yang dijangkiti penyakit ini akan mengalami kematian. Dan untuk berbicara dengan lebih jelas mengenai EVD ini, di studio ketika ini, Dr. Benedict Sim Ling Heng. Beliau adalah pakar perunding penyakit berjangkit Hospital Sungai Buloh. Terima kasih, Doktor, kerana sudi bersama kami. Terima kasih, Fiona. Baik, kita tahu baru-baru ini penyakit virus Ebola EVD ini telah menular di beberapa buah negara di Afrika Barat, termasuk Sierra Leone, kita ada di Liberia dan juga Guinea. Betul. Dan sehingga 27 Julai yang lalu sebanyak 1,323 kes dikesan dan kita ada 729 kematian. Kalau Dr. Ben boleh jelaskan kepada kami apa sebenarnya EVD ini dan bagaimana ia menular? So, EVD ini adalah sejenis kuman virus Ebola, dan seperti dikatakan tadi dia dijumpai pada tahun 1976 dan semua kes setakat ini Ebola ini dijumpai di benua Afrika, terutamanya di negara-negara di barat Afrika. Dan kuman virus ini terkenal antara kuman berjangkit kerana dia menyebabkan kadar kematian yang tinggi, dan dan setelah seseorang tu dijangkiti Ebola, dalam masa beberapa hari seseorang tu boleh jatuh sakit, agak tenat, dan kalau mereka mendapat komplikasi daripada jangkitan kuman ini, dia boleh mendatangkan kadar kematian yang tinggi. Jika penyakit ini dijangkiti oleh seseorang, berapa lama tempoh keberkesanan kuman ini? So, setelah seseorang tu terdedah kepada kuman tersebut, dia akan ambil kebanyakan kali 5 hingga 7 hari sebelum gejala mula muncul. Dan tetapi ada juga kes yang didapati sehingga 3 minggu kemudian baru seseorang tu akan menunjukkan gejala-gejala tersebut. So, waktu inkubasi tersebut atau incubation period adalah kebanyakannya dalam 1 hingga 2 minggu, tetapi pernah dilaporkan sehingga 3 minggu. Baik, apa cara jangkitan yang paling senang bagi mereka? Okey, kuman ini terdapat di kalangan manusia yang dijangkiti kuman ini, dan juga haiwan-haiwan, terutamanya haiwan primate iaitu monyet. Dan kuman tersebut boleh berjangkit daripada cairan badan seseorang yang dijangkiti, daripada darah mereka atau cairan lain seperti najis, kencing, bahan muntah, atau kalau mereka mula berdarah, semua ini boleh mengandungi kuman yang boleh menjangkiti orang lain. Dan setelah gejala-gejala ini bermula, seseorang tu mereka akan mengalami gejala muntah dengan banyak dan berak cair. So sekiranya tidak dijaga dengan betul, cairan-cairan ini akan mencemarkan seluruh bukan saja pesakit tersebut, tetapi kawasan sekelilingnya. Baik, seperti yang doktor kata, mungkin mereka akan mengalami simptom-simptom seperti muntah dan cerit berit. Tetapi kalau ramai di luar sana mempunyai sikap tidak endah dan beranggapan itu adalah perkara biasa, mungkin doktor boleh kongsikan kami simptom-simptom yang lebih terperinci. So, pada bahagian awalnya setelah seseorang tu mula dapat penyakit ini, yang perkara pertama akan berlaku adalah sakit-sakit badan, dan seorang pesakit itu akan rasa lesu, dan tidak lama kemudian mereka akan mula kena demam. Dan semua simptom-simptom ini akan mula agak cepat
waktu pagi mereka rasa tak ada apa masalah, tetapi sebelah petang mereka akan mula tiba-tiba akan rasa tidak sihat. Dan kemudian lepas itu mereka mungkin akan ada batuk-batuk, cerit-berit, muntah-muntah, ada yang akan keluar ruam. Dan pada peringkat awalnya beberapa hari yang pertama dia agak susah dibezakan daripada penyakit-penyakit berjangkit yang lain yang agak lazim, seperti penyakit denggi, penyakit selsema, penyakit malaria atau jangkitan kuman bakteria yang lain. Kerana di peringkat awal semua simptom itu adalah sama. Ya, lebih kurang sama, lebih kurang sama. So bagi kami perkara yang paling penting untuk cuba bezakan antara yang ini dengan yang lain adalah mendapatkan sejarah yang mereka dah pergi kepada tempat-tempat yang pernah melaporkan penyakit ini, terutamanya di negara-negara Asia Barat yang dikatakan tadi. So kalau mereka pernah melawati negara-negara tersebut atau berkunjung di negara tersebut dalam masa seminggu, 2 minggu sebelum ini, mereka dikira sebagai disyaki ada kemungkinan ada penyakit ini. Walaupun penyakit ini setakat ini kalau dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain belum lagi begitu lazim, tetapi kita susah, kita tak boleh katakan mereka tak ada penyakit ini kalau mereka pernah pergi kepada negara-negara tersebut pada 1, 2 hingga 3 minggu sebelum ini. Baik, kebelakangan ini sejak virus ini semakin melural di Barat Afrika, pernah ada kes yang dilaporkan di Malaysia ataupun tahun-tahun sebelum ini? Sebelum ini tiada kes yang dilaporkan di Malaysia, dan sebelum ini juga pada tahun-tahun kebelakang ini belum ada. So Ebola virus boleh dikatakan belum lagi datang ke negara Malaysia. Dan apa langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan sendiri dalam memantau penyakit ini? So, Kementerian Kesihatan sudah mengambil banyak langkah untuk memastikan kuman tersebut untuk memantaukan, memperkukuhkan pemantauan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi kejadian penyakit berjangkit ini seperti Ebola. Dan yang pertama adalah untuk memaklumkan kepada semua anggota kesihatan di semua peringkat Kementerian Kesihatan, daripada klinik-klinik ke hospital ke makmal, yang dan juga mereka yang menjaga pintu masuk antarabangsa negara. Dan kita kementerian dah memberi penekanan kepada semua anggota tersebut untuk berkaitan dengan macam mana untuk menguruskan kes tersebut, macam mana cara jangkitan dia, dan macam mana tata cara untuk melaporkan kes tersebut sekiranya disyaki, dan macam mana untuk menjaga pesakit tersebut supaya mereka tidak menjadi risiko untuk menularkan penyakit ini kepada orang lain. Baik, saya petik sedikit mengenai di pintu masuk kebangsaan, contohnya di KLIA ataupun di pelabuhan. Bagaimana petugas itu mengenal pasti seseorang itu mempunyai simptom-simptom virus ini? So, penting untuk menekankan yang kuman ini hanya berjangkit bila seseorang tu mengalami gejala tersebut. So pada beberapa hari pertama lepas dia terdedah kepada kuman itu, kalau dia tiada gejala tersebut, mereka tidak boleh menjangkiti orang lain. Hanya bila gejala tersebut mula terasa baru mereka boleh berjangkit. Dan gejala ini bila dah mula seseorang tu memang akan rasa banyak sakit, banyak lemah. So mereka akan kelihatan lesu, kelihatan lemah, ada demam yang tinggi. Mereka boleh kelihatan yang mereka tidak sihat. Dan so bagi sesiapa yang datang ke pintu masuk antarabangsa, kalau mereka kelihatan tidak sihat, ada petugas-petugas di sana yang akan mengecamkan mereka. Dan kalau kita dapatkan cerita yang atau sejarah yang mereka pernah mengunjungi negara-negara tersebut, mereka akan dianggap sebagai disyaki ada kemungkinan ada penyakit tersebut.
Baik, jika mereka ini disyaki, berapa lama pula tempoh penyaringan itu dibuat untuk memastikan mereka tidak ada virus itu ataupun mereka ada virus itu? So di negara kami kita ada makmal IMR, Institut Penyelidikan Perubatan, dan institut tersebut kita dapat melakukan ujian untuk memastikan sama ada pesakit itu ada kuman Ebola ini dalam badan mereka ke tak. Dan so setelah seseorang tu dimasukkan ke hospital, kita akan ambil darah mereka hantar kepada institut tersebut, dan kita dapat bagi tahu keputusan tersebut dalam masa sehari dua sama ada mereka ada kuman tersebut ke tak. Dengan pantas. Ya. Dan semasa menunggu keputusan tersebut, pesakit itu perlu diasingkan daripada semua pesakit lain, dan semua anggota di hospital telah dilatih macam mana untuk mengelakkan daripada terdedah kepada cairan badan seorang pesakit tersebut supaya tidak kuman itu tidak akan menjangkiti orang lain. Baik, sekiranya virus ini didapati ataupun terdapat di Malaysia, contohnya, adakah kita bersedia untuk menangani masalah ini? Ya, Kementerian Kesihatan memang sudah mengambil banyak langkah-langkah. So yang paling penting adalah langkah yang paling penting adalah untuk memastikan semua anggota kesihatan di Kementerian Kesihatan tahu tentang penyakit tersebut supaya mereka dapat camkan pada peringkat yang awal, supaya kita secara serta-merta dapat memulakan langkah pencegahan. Kita akan asingkan pesakit ini daripada orang lain, dan kita akan melaporkan kepada kementerian, dan kementerian juga akan melaporkan kepada bahagian antarabangsa sekiranya ada kes yang disyaki ada mengalami penyakit Ebola tersebut. Dan setakat ini tiada ubat yang khusus atau vaksin yang khusus untuk mencegah seseorang daripada dan kita juga syorkan supaya mengelakkan kontak daripada haiwan liar yang sakit atau mati. Jangan memakan haiwan tersebut atau jangan sentuh haiwan-haiwan tersebut kerana ada kemungkinan mereka juga ada mengandungi kuman tersebut, terutama di negara-negara tersebut. Dan akhirnya bagi mereka yang pulang daripada lawatan ke negara-negara yang terlibat, sekiranya mereka jatuh sakit untuk segera mendapat rawatan di mana-mana klinik terdekat atau hospital terdekat, dan memaklumkan kepada hospital atau klinik tersebut sejarah perjalanan mereka, supaya doktor di sana atau jururawat di sana mereka dapat mengecamkan yang pesakit ini ada kemungkinan ada penyakit tersebut. Baik, itu adalah langkah yang cepat dan tepat untuk mereka lakukan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Benedict Sim Ling Heng. Beliau merupakan pakar perunding penyakit berjangkit dari Hospital Sungai Buloh.